Okey, Rajah 21 menunjukkan sinar cahaya yang melalui kanta cekung. Okey, di manakah titik fokus? So, kanta cekung fungsi dia apa? Fungsi dia mencapahkan cahaya. Okey, dia mencapahkan cahaya, dia bukan menumpukan cahaya. So, bila cahaya ni, cahaya daripada ni objek yang ni objek. Okey, ni objek. So, cahaya ni menuju ke kanta, dia hentam kanta, lepas tu dia mencapah. Okey, dia mencapah. So, dia mencapah macam mana? Dia mencapah ni. Dia bukan mencapah sesuka hati dia, tapi dia akan mencapah dari titik fokus. So, ini adalah titik fokus F, titik fokus. So, betul B. Okey. Kan cikgu bagi dulu apa tips dia untuk tahu kat mana image kanta. Cikgu bagi tips dia cahaya hentam cermin. Macam mana cikgu cakap dulu? Cahaya hentam cermin. Lepas tu pergi mana? Pergi titik fokus kan? Macam mana ke? Apa tu? F. Okay. So B tu betul lah titik fokus. Cahaya hentam cermin. Potong F. Dia potong F. Dia pergi father Dia pergi father. Lepas tu father. Titik fokus tu father. Kemudian cahaya dari kepala pergi mother kan. Betul tak? Mother tu kat mana? Dekat dalam kanta ni Yang C ni lah center ni mother. Okay, lepas tu kalau macam ni kat mana image ni? Sekejap cahaya hentam cermin. Silap. Ni kanta cembung kalau dia pergi father. Kalau kanta cekung dia kan mencapahkan cahaya. So cahaya hentam cermin. Lepas tu mencapah dari father. Okay. Mencapah dari father. Father ni titik fokus ni lah. Ni F ni. Mencapah dari father tu yang cahaya ni straight kan. Cahaya ni dia straight, dia hentam cermin, lepas tu dia mencapah. Dia bukan suka hati mencapah tapi dia mencapah daripada father. Okey, lepas tu cahaya dari kepala ni dia pergi mother. So kamu nampaklah yang bersilang ni adalah dia punya image. So, image dia apa ni kat situ? Image dia adalah Gitu cikgu image dia macam mana image dia ni? Apa dia punya image ni kalau dia macam ni tegak macam ni? So ciri image apa? Ni image. Okey, image dia kecil, lebih kecil lagi. Tegak. Okey, image dia tegak lagi. Ni maya ke nyata ni? Nyata Kalau nyata, kalau kanta tak kisahlah kanta cekung ke ataupun kanta cembung ke, screen kita letak dekat ni disebabkan cahaya tu boleh masuk dalam kanta. So kita letak screen ni di apa ni? Di depan kanta. Ni screen.
Skrin kita letak kat sini. Ni skrin. Kita letak dia di sebelah kantar lah, sebelah sini. Tapi kalau cermin lain. Cermin, contohnya ni cermin apa ni? Cekung kan, ni cermin cekung. Okay, cermin cekung. Dia cekung sini kan, ni cekung. So kalau cahaya dia menuju, dia tak boleh masuk dalam cermin sebab cermin kan fungsi dia apa? Cermin kan fungsi dia pantulkan cahaya kan. So kalau dia pantulkan cahaya, sebab tu kita kena letak skrin tu di ni skrin. Sebab tu kita letak skrin ni di depan cermin. Ni cermin cekung, kalau cermin cembung pun sama juga. Okay, ni cermin cembung. Ni cahaya. Disebabkan cermin ni dia fungsi dia pantulkan cahaya. So kita letak skrin dia dekat sini ni skrin. Di depan cermin. So ada beza tau cermin dengan kantar. Cermin punya skrin di depan. Okay, cermin punya skrin di depan, kantar punya skrin dekat belakang ni Okay, so sekarang ni image kita terbentuk di sini. Skrin kita kat mana? Ni kantar kan. So skrin kita dekat sini, ni skrin kita. So kalau macam ni, image dia terbentuk di skrin ke? Ya, image dia tak terbentuk di skrin sebab image dia terbentuk di sini kan. Skrin kita dekat belakang ni. So image tak terbentuk di skrin. Jadi kita panggil dia image maya. Okay, image yang tidak terbentuk pada skrin. So boleh tahu tak? Boleh kena ingat lah position skrin skrin untuk kantar kat mana? Dekat sini lah. Di belakang apa tu? Belakang kantar ni kan. Kalau cermin ni skrin dia di depan cermin. Sebab cermin kan pantulkan cahaya, so image dia terbentuk di depan cermin. Faham? Boleh? Ni form 4 ni, tajuk form 4, ingat ke tak Boleh. 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 Okay, next. Pernyataan yang manakah betul tentang gelombang membujur? Okey, dia kata kelajuan gelombang je 3/10 kuasa 8 meter per saat. Maksudnya satu saat dia boleh bergerak sejauh 3/10 kuasa 8 meter ni. Ini untuk gelombang apa ni? Ini sebenarnya untuk cahaya. Laju cahaya. Cahaya bukan gelombang membujur ni. Cahaya gelombang apa? Respon. Cahaya gelombang apa? Melintang. Dia gelombang, betul. Dia gelombang melintang. Okey. Lepas tu dia kata apa ni? Gelombang tersebut boleh merambat melalui vacuum. Apa ni? Ni gelombang membujur ni. Selalunya gelombang membujur ni apa contoh dia? Dia bukan cahaya lah sebab cahaya gelombang melintang. Gelombang membujur apa? Ombak. Ombak air. Air tu gelombang melintang. Gelombang membujur. Speaker. Speaker. Maksud kamu bunyi Ya. Okey, bunyi gelombang membujur. So bunyi dia kata apa? Dia boleh merambat melalui vacuum. Vacuum tu maksudnya tiada udara. Boleh ke bunyi bergerak dalam keadaan yang tiada udara? Macam di di angkasa lepas kan? Tak boleh. Tak boleh tak ada udara, bunyi tak boleh bergerak. Okey. Okey, ni dia kata gelombang elektromagnet adalah gelombang membujur, ya ke? Elektromagnet ni gelombang apa sebenarnya? Melintang. Ya, gelombang melintang. So yang betul gelombang membujur ni lah getaran zarah medium dia selari dengan arah perambatan gelombang. So jawapannya D. Kalau gelombang melintang apa? Getaran zarah medium dia adalah apa? Serenjang. Tukarkan selari tu kepada serenjang, okey? Berserenjang dengan arah perlambatan gelombang. Ini untuk gelombang melintang. Okey. Next kita pergi 27.
Okey, kuantiti manakah yang berubah setelah gelombang dipantulkan? Okey, ini pantulan gelombang ni. Pantulan gelombang. Gelombang kan formula dia V sama dengan F lambda. V tu apa V? Siapa ingat V tu apa? Laju, Laju laju. gelombang. Okey, V laju gelombang kan. Okey, laju gelombang. Betul. Lah, okey. F ni apa F? F ni Frekuensi. frekuensi. Lambda apa lambda? Lambda. Puncak. Puncak bukan. Silap. Panjang gelombang. Panjang gelombang. Panjang gelombang. Okey. So dalam pantulan semua ni tak berubah, okey. Ni tak berubah, laju gelombang tak berubah, frekuensi tak berubah, panjang gelombang tak berubah. Yang berubah hanya apa? Dia punya arah perambatan gelombang. Sebelum dan selepas dipantulkan, laju, frekuensi, panjang gelombang tak berubah. Yang berubah dia punya arah dia kan, dia menuju lepas tu dia pantul balik kan, dia pantul balik. So arah dia berubah lah. Okay, so betul di. Okay, next 28. Rajah 23 menunjukkan sebuah besen condong yang berisi air. Okey, satu penggetar sfera digunakan untuk menghasilkan gelombang. So sfera ni bergetar, bila bergetar gelombang dia mestilah membulat, betul tak? Sebab sfera tu membulat kan, dia akan membulat. Okey, sekarang ni ada beza. Yang ini air dia dalam, yang ni pula air dia cetek. Okey, air dalam lebih tumpat ke kurang tumpat? Siapa ingat? Kita ada dua medium yang berbeza air dalam dengan air cetek. Yang mana satu media lebih tumpat, yang mana satu media kurang tumpat? Air cetek ni lebih tumpat ke kurang tumpat Kurang tumpat. Kurang. Kurang Kurang. tumpat. Dalam tumpat. Dalam lebih tumpat. Ya ke? Ya ke bukan? Bukan je. Dalam kurang tumpat. Yes, betul. Air dalam kurang tumpat. Okay, kalau kamu confuse kan mana lebih tumpat, mana kurang tumpat, kamu buatlah satu beaker yang dalam, satu lagi beaker yang macam cetek ni. Okey, kita isi air kuantiti sama 50 ml air. Yang ni pun 50 ml air. Kalau kita isi 50 ml air dalam beaker yang cetek ni, dia akan penuh macam ni tu lah, dia akan padat macam ni. Tapi kalau yang ni, yang beaker yang dalam ni, kalau kamu masuk 50 ml air, dia takap macam ni je lah. Okay, sekarang ni beaker mana yang nampak macam padat? Kan, beaker mana yang nampak lebih macam padat? Mestilah beaker yang ni kan, beaker yang cetek ni kan, betul tak? So beaker yang, sebab tu beaker cetek ni dia lebih tumpat. Okay, sebab air dia nampak macam padat sangat. Yang beaker dalam ni dia kurang tumpat sebab tak nampak air tu macam padat. So dia kurang tumpat. Sebab itulah air cetek adalah lebih tumpat, air dalam kurang tumpat. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh. So kita Boleh. okey, so cikgu labelkan je. Air cetek ni lebih tumpat. Air dalam ni kurang tumpat. Okey. Sekarang ni kurang tumpat ke lebih tumpat? Okey, medium yang kurang tumpat ke lebih tumpat? Apa jadi dia punya ni? Had laju gelombang dia. Ni tajuk apa ni? Kalau kurang tumpat lebih tumpat ni. Ni macam ala-ala pembiasan. Okey. Had laju daripada medium kurang tumpat ke lebih tumpat, had laju dia bertambah ke berkurang? Siapa ingat?
Ni macam ni tajuk pembiasan ni, pembiasan. Kurang. Ya, berkurang. Okey. Sekejap. Kenapa ni? Okey. So, sekejap. Kenapa tak jonting ni? Okey, so daripada meja yang kurang tumpat ke meja lebih tumpat. Okey. Sekejap, tak boleh conteng pula. Tak sebab saya tak boleh conteng. Aduh mak, sekejap Okey. So dia macam tajuk pembiasan. Okey, ni memang tajuk pembiasan gelombang pun, okey. Pembiasan gelombang. Jadi daripada meja kurang tumpat ke lebih tumpat, hal laju Kurang. gelombang dia berkurang. Okey, hal laju gelombang dia berkurang. So kita pakai formula ni lah. V sama dengan F lambda ni. Okey, kita tengok hubungan antara had laju dengan panjang gelombang ni. So kalau had laju dia berkurang, panjang gelombang dia apa? Berkurang ke bertambah? Respon. Kurang. Ya, berkurang juga. Okey. Jadi kamu tengok panjang gelombang mana yang akan berkurang. Maksudnya mula dia besar, lepas tu dia kecil-kecil. Kan panjang gelombang dia berkurang. So inilah jawapan dia A. Okey, mula panjang gelombang dia besar, lepas tu kecil. Betul tak? Mana ni? Mula besar, lepas tu start. Okey, sekejap Okey, ni panjang gelombang dia bermula besar. Lepas tu ni berkurang sikit. Lepas tu yang ni ni berkurang lagi. Okey. Allah, sekejap boleh pula. Okey, so panjang gelombang dia berkurang lah. Sebab tu jawapannya A. Faham tak? Daripada air dalam ke air cetek. Kan? Sebab air dalam tu kurang tumpat. Air dalam tu kurang tumpat, air cetek lebih tumpat. Kan kat sini kan? Air dalam belah kiri, air cetek belah kanan ni. So daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, hal laju dia berkurangan. Okey, hal laju dia berkurangan. So bila hal laju dia berkurangan, panjang gelombang dia berkurangan. So inilah gambar dia A. Faham ke tidak? Okey, faham. Okey, next. Ini salah, ni salah, B salah, C langsunglah panjang gelombang tu semua sama. Mana ada macam ni kan? Ni tak boleh, ni pun tak boleh. Ni lah A. Okey, next. Kita pergi 29. Okey, so ni gelombang. Ni gelombang air. Tiba-tiba ada celah kat sini kan? Ada celahan. Bila ada celahan kat sini berlakulah ni lengkung-lengkung ni, ada lengkungan. Ni kita panggil fenomena apa ni? Pembelauan. Okey, ni pembelauan. Okey, so dalam pembelauan sama gak dia punya ni, kuantiti ni sebelum dan selepas pembelauan hal laju gelombang dia tak berubah. Frekuensi pun tak berubah. Panjang gelombang pun tak berubah. Apa yang berubah? Apa yang specialnya pembelauan ni? Yang kita guna dalam pembelauan ni biasa kita guna kat mana? Tempat ni biasa kita guna dalam pelabuhan kan? Di pelabuhan. Kapal-kapal berlabuh kat situ kan? Apa dia punya kebaikan pembelauan ni? Respon. Kebaikan dia apa? Panjang lambda kurang. Tak. Salah. Panjang gelombang tak berubah. Sebelum dibelaukan dan selepas dibelaukan sama je. Tengok sama saiz kan ni? Tengok aja. Okey. Kan ni sama. Ni sebelum. Ni panjang gelombang sebelum. Ni panjang gelombang selepas. Sama je sebenarnya. Okey. Panjang gelombang tak berubah. Frekuensi pun tak berubah. Hal laju gelombang ni tak berubah. Apa yang berubah kat sini? Ya betul. Amplitude dia berkurang. Okey.
Amplitude dia berkurang. Kalau kat sini sebelum diberlaukan dia punya gelombang air dia besar, okey, ombak dia besar, amplitude dia tinggi. Bila selepas diberlaukan dia punya amplitude dia rendah. Maksudnya ombak air tu mengecil. So bila ombak air tu mengecil, tak adalah ombak yang boleh yang boleh menghapuskan kapal-kapal kat pelabuhan tu kan. Tak adalah laut tu bergelora sangat. So tak adalah kapal-kapal ni musnah. Faham ke? So bila Faham. So bila amplitude ni berkurang kan, so maksudnya dia punya ombak dia kurang. So ni berkaitan dengan apa ni? Amplitude ni berkaitan dengan tenaga ombak. So tenaga ombak dia berkurang. Okey, betul. Okey, next. 30. Okey, ni fenomena apa ni? Respon ni fenomena apa? Difference. Okay, ni fenomena interference. So soalan apa ni? Dia nak panjang gelombang. So ada satu formula yang berkaitan dengan interference. Formula dia apa? Nak kira panjang gelombang ni X per D kan? Okay. So A tu apa A? A tu adalah jarak antara dua loudspeaker ni. So jarak dia apa? 1.5 1.5. Okay, 1.5 meter. Okay, ni jarak antara dua loudspeaker ni lah. So dua loudspeaker ni kita panggil dia dua sumber koheren dua sumber gelombang yang koheren. Koheren tu maksudnya sama frekuensi. So kalau loudspeaker ni kita pakai bunyi dia 50 Hz. Okay, yang loudspeaker ni pun kena pakai frekuensi yang 50 Hz supaya dia koheren lah, yang sama. Itulah maksud koheren. Okay, lepas tu X. X tu apa X? X apa X? Respon X tu apa? X apa? Tak ingat ke? Okay, X ni adalah apa? Jarak antara apa ni? Jarak antara apa ni? Jarak antara dua bunyi kuat berturutan ataupun dua bunyi lemah berturutan. Okay, so kalau ni laut So kita nak tengok laut dengan laut ni berapa jarak dia. Ni lah X. So kamu ambil yang laut dengan laut lah. Kuat dengan kuat lah. Kalau perlahan dengan perlahan lah. Ni soft ni perlahan. Okay, macam nak cari X ni? Respon macam nak cari X. Daripada hujung ke hujung 4 cm 4 meter. So 4 meter cikgu nak cari X ni. Macam mana? Ya betul 2 meter. Kamu bahagi macam ni. Okay, ni laut dengan laut ni. Ni pun X juga ni. Okay, so 4 bahagi 2. Okay, so 4 meter bahagi 2 dapatlah 2 meter kan. 2 meter. So bahagilah So dapatlah S dia 2 meter. Okay, so darat dengan 2 meter. D apa D? D adalah jarak antara apa ni sumber bunyi koheren ni daripada loudspeaker ke screen. Ni screen tapi kita bukan pakai gelombang cahaya, so tak ada screen lah, kita pakai gelombang bunyi kan. So kamu dengar bunyi lemah kuat. So kat sini kan. So ni lah D dia 10 meter. Bagi 10 meter. So dapatlah berapa Dapat kawan kamu dapat berapa 0.3. Ya, kawan kamu dapat 0.3. Okey, 0.3 meter. Okey, betul. Okey, so boleh. Okey, next. Okey, 31 pula.
31 sepatutnya siapa ni? Sobo Sobo punya nama ni apa lah? Cikgu ada save tak? Cikgu save ke tak? Lupa ada depan kamu. Mana lah? Sobo. Sekejap. Sobo ada kat sini tak? Sobu hilang sana. Hilang. Tak ada. Tidur. Gaib. Tidur. Dia punya picture profile yang satu lah. Yang ada gambar seorang ni Gambar seorang yang dekat masjid tu. Ha. Berdiri je Zah. Sikit. Okay. So Sobo jawab 31, kita check lah jawapan dia sekejap. 31 dia jawab C. Okay, C lepas tu sekejap 32 dia jawab C. 33 dia jawab A. 34 dia jawab B. Sekejap. B. 35 D. 36 jawab D. Lepas tu 37 B dia jawab B. 38 dia jawab D. 39 D. 40 A. 9 dia jawab D. 40 jawab A. Okay, kita check jawapan dia yang 31 tu. Okay ni. Okay, so ni orang apa ni? Dia main gitar. So main gitar, kelasingan yang tinggi dihasilkan oleh gitar disebabkan kelasingan yang tinggi. Bunyi kita ada kelasingan dan juga kita ada kenyaringan. Okey, kelasingan bergantung dengan apa, kenyaringan bergantung dengan apa. Siapa ingat? Nyaring frekuensi. Okey, kelasingan bergantung dengan apa? Frekuensi ke amplitude? Amplitude. Langsing. Kelasingan bunyi ni tengoklah dia punya betapa langsingnya gelombang dia tu. Dia apa rapat-rapat macam tu kan. So nak tengok rapat-rapat tu lebih pada apa tu kalau gelombang yang macam rapat-rapat ni. Kita tengok apa ni? Ni adalah ya betul frekuensi, okey. Dia bergantung kepada frekuensi. Kenyaringan ni tengok dia punya amplitude dia. Amplitude tinggi ke, amplitude rendah ke. Okey, so dia bergantung pada amplitude. Okey, sekejap faham Okey, gantung pada amplitude. So, kalau kelasingan yang tinggi dihasilkan oleh frekuensi yang tinggi lah. Okey, betul. Frekuensi yang tinggi. Okey, next. Ni gelombang elektromagnet. Kan cikgu suruh ingat macam mana? Apa tips yang cikgu suruh bagi, yang cikgu bagi hari tu? Banyak sangat pula tips yang cikgu bagi. Lupa pula. Macam mana? Tips dia siapa ingat? Ke korang ada tips sendiri ni? Nak ingat apa ni? Gelombang elektromagnet ni. Dia punya apa? Spektrum dia. Ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa? Rancangan. Apa? Rancangan malam. Tak ingat Kamu hafal macam mana ni? Rancangan malam ini. Kan? Rancangan malam ini cantik untuk ex girlfriend. Kan? Betul. Ke kamu ada Betul. Ya, okey. So, rancangan Al tu apa Al? Al tu adalah Radio. Yang ni radio. M apa M? Micro. Ya. Micro. M micro. I apa I? Inframerah. Okay, inframerah. C? Cahaya.
Okey, Nampak. cahaya nampak, ada yang panggil cahaya nampak, ada yang panggil cahaya tampak. Samalah. Cahaya nampak, cahaya tampak ni maksudnya cahaya yang kita boleh nampak macam sekarang ni yang nampak cahaya-cahaya ni kan waktu siang ni. Itulah dia cahaya nampak, cahaya tampak. Okey, you apa you? Ungu. Ultraviolet. Ultra ungu. Okey, ultra ungu, X. Ni X-ray lah kan? Betul. Okey, ni X-ray. G apa G? Sinar apa? Okey, Gamma. Sinar gamma. Okey, sinar gamma. Okey, kamu kena ingat radio panjang gelombang dia besar sangat panjang gelombang dia. Sebab tu kita guna gelombang radio ni dalam sistem telekomunikasi. Kan? Nak telefon daripada Johor ke Kelantan ke, nak tengok apa lagi? Television pakai Astro kan. Betul. Nak cover satu Malaysia, dia pakai gelombang radio lah. So mestilah panjang gelombang dia besar. Bila panjang gelombang dia besar, dia boleh bergerak jauh sangat. Okay. Bergerak sejauh apa? Satu padang bola. Satu panjang gelombang untuk radio ni macam besar padang bola sebenarnya. Kan? Betul tak? Betul. Okey, kalau yang ni gamma pula, dia panjang gelombang dia kecil sangat panjang gelombang dia kecil sangat. Tapi dia punya frekuensi apa? Tinggi. Frekuensi dia tinggi. Okey, sebab apa ni? V sama dengan F lambda ni. So F sama dengan V per lambda. So hubungan dia berkadar songsang. Jadi kalau panjang gelombang dia kecil, frekuensi dia tinggi. So frekuensi untuk sinar gamma ni tinggi sangat. Bila frekuensi dia tinggi, kita boleh kaitkan dengan apa ni? Kita boleh kaitkan dengan tenaga. Okay, tenaga dia pun tinggi jugalah. Okay, frekuensi tinggi, tenaga dia pun tinggi. Sebab tu dia boleh tembus badan manusia. Sinar gamma boleh tembus badan manusia. Macam gelombang radio, panjang gelombangnya besar. So dia punya frekuensi dia kecil. So tenaga dia rendah. Tak adalah tembus badan manusia. Okay. Faham ke? Faham. Okey, so jawapannya apa ni? Kalau ni gelombang radio, R tu adalah mikro lah. Okey, R ni mikro. Okey, lepas tu mikro inframerah, Q tu cahaya nampak. Okey, lepas tu ada ungu, sinar X. So yang ni P ni gamma. Okey, so betul C. Okey, next. 33. Medan elektrik. Oh ni yang keluar dalam kertas 2 tu kan? Kan? Kertas 2 soalan nombor 1. Dia suruh lukis medan elektrik. Tapi lah. Dia bagi sana pelat macam ni Positif. Pelik sikit. Ni pelat dia negatif kan? Tahu ke macam nak lukis tu? Tahu. Jarang pula keluar soalan macam ni kat kertas 2. Tapi boleh Pening je lah, kan? pening. Dia taklah pening pun, pening ke? Okey, 33 ni boleh lah jawab contoh aku ni. Okey, medan elektrik. Kalau charge dia positif, dia punya medan elektrik dia adalah keluar. Medan elektrik dia keluar. Tapi kalau charge negatif, medan elektrik dia Masuk. masuk. So ni positif kan, medan elektrik dia keluar kan. So